Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua yang sedang menyaksikan MDash Show untuk episod yang ke-41 pada pagi ini. Saya Zaidi dari Penerbit USM. Hari ini agak istimewa kerana The MDash Show bersiaran secara hybrid. Kita adakan secara fizikal, kehadiran secara fizikal di Dewan Budaya Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Dan juga kita bersiaran secara langsung di platform YouTube, Facebook dan TikTok rasmi Penerbit USM dan juga platform rasmi, Facebook rasmi Perkhidmatan Perundingan dan Kaunseling Staf USM. Jadi untuk para penonton di Dewan Budaya dan juga yang sedang menonton di mana-mana platform yang telah saya sebutkan tadi, mungkin ada yang sebahagian daripada anda yang tidak mengetahui tentang program The MDash Show ni, jadi saya terangkan ringkaslah. Jadi The MDash Show ni sebenarnya merupakan satu program bual bicara yang dibuat secara dalam talian sebenarnya, yang dikendalikan oleh Penerbit USM. Jadi dalam program ni kami biasa membincangkan tentang isu-isu berkaitan dengan dunia penerbitan, dunia buku, isu-isu semasa dan topik-topik yang menarik yang boleh kita perbincangkan secara ilmiah dan akademik. Jadi alhamdulillah pada hari ini The MDash Show bersiaran sekali lagi untuk episod ke-41 dan lebih istimewa lagi, alhamdulillah Penerbit USM diberi kepercayaan untuk bekerjasama dengan Jabatan Pendaftar USM bagi menjayakan The MDash Show ke-41 ini dengan tajuk Counselling untuk orang yang mental bersempena dengan pertandingan akhir pentas pidato kesejahteraan mental USM ataupun singkatannya PENTAL. Pental. Sebutan dia lain sikit, Pental. Bukan pental, Pental. Bagi merebut piala Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Jadi sebelum saya teruskan program kita pada pagi ini, saya nak minta kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan The MDash Show ni, sama ada di YouTube, Facebook, TikTok Penerbit USM maupun Facebook Perkhidmatan Perundingan dan Kaunseling Staf USM ni, kita tekan butang share banyak-banyak, kita tekan butang like banyak-banyak, kita kongsikan pautan program ni dengan lebih ramai penonton di luar sana supaya mereka juga dapat manfaat dan juga faedah daripada perkongsian dan juga perbincangan yang kita akan adakan pada pagi ini. Juga kepada penonton-penonton di Dewan Budaya ni, kalau anda belum lagi mengikuti Facebook dan TikTok Penerbit USM dan juga Facebook Perkhidmatan Perundingan dan Kaunseling Staf USM ni, bolehlah ikuti insya-Allah. Banyak manfaatnya insya-Allah, sebab kami seperti di Penerbit USM, kami banyak kongsikan perkara-perkara berkaitan dengan dunia buku, tentang akademik perbincangan penyelidikan USM juga dan juga di luar. Kalau di Facebook Perkhidmatan Perundingan dan Kaunseling Staf USM, sudah tentu dia akan kongsikan tentang perkara yang berkaitan dengan kesejahteraan mental, kaunseling dan sebagainya jadi insyaAllah dapat banyak manfaat di situ insyaAllah. Okey, saya tak nak membuang masa lagi, insyaAllah kita akan teruskan dengan sesi perbincangan kita pada pagi ini. Jadi sebelum itu saya nak memperkenalkan dua panel jemputan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada dua panel ini kerana sudi untuk menghadirkan diri. Saya percaya mereka ni agak sibuk, lebih-lebih lagi minggu kemasukan pelajar baru di USM ni minggu siswa lestari orang panggil. Siswa lestari ni. Jadi saya perkenalkan panel kita yang pertama, iaitu di sebelah kiri saya ini, Dr. Nurul Fazwan bin Khalid. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat Doktor. Doktor ni merupakan pensyarah kaunseling di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia. Beliau sebenarnya berasal dari Nibong Tebal. Betul Pulau Pinang? Betul kan. Nibong Tebal, sudah mempunyai 3 orang anak. Beliau memiliki ijazah sarjana muda pendidikan bimbingan dan kaunseling, ijazah sarjana pendidikan bimbingan dan kaunseling, dan juga ijazah falsafah kaunseling, dan kesemuanya daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. UPSI, orang kuat UPSI ni sebenarnya. Alhamdulillah tu. Jadi memulakan kejayaan sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Azlan Shah Bota, Perak.
Kemudian memulakan karier sebagai pensyarah kaunseling bermula pada tahun 2019 lah. 2019. Dan beliau juga merupakan kaunselor berdaftar Perakuan Amalan Lembaga Kaunselor Malaysia dan juga ahli Persatuan Kaunseling Malaysia Perkama. Bukan Perkidah. Perkama. Okey, terima kasih banyak Doktor. Saya panggil Dr. Fazwan. Okey. Panel kita yang seterusnya. Saya cari biodata dia. Cik Anwar. Saya tak jumpa, nanti saya minta Cik Anwar sendiri yang terangkan. Okey. Cik Anwar kita merupakan nama beliau Encik Ahmad Anwar Omar. Berumur yang dirahsiakanlah umur dia. Kita tak nak kongsilah umur dia di sini. Beliau merupakan ketua pegawai psikologi di bahagian High Ehwal Pembangunan Pelajar Alumni atau singkatannya BHEPA, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Jadi beliau memiliki ijazah sarjana muda kaunseling, pengkhususan dalam psikologi kaunseling daripada Universiti Malaya UM. Alumni UM ni. UM ni bukan calang-calang ni. Jadi beliau, pengalaman kerjaya beliau ialah beliau pernah berkhidmat di Hospital Kajang, Selangor, kemudian di Institut Pengurusan Kesihatan Bangsa Kuala Lumpur, dan sekarang seperti mana yang telah saya maklumkan tadi, beliau berkhidmat sebagai Ketua Pegawai Psikologi di BHEPA USM Pulau Pinang. Jadi beliau mempunyai pengalaman yang agak luas dalam bidang kaunseling dan telah mengendalikan beberapa kes sama ada di luar dan juga di dalam USM di peringkat negeri maupun peringkat kebangsaan. Jadi terima kasih Cik Anwar, apa khabar? Lupa tanya. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak kepada kedua-dua panel kerana sudi untuk hadir pada pagi ini bagi menjayakan The MD Show episod ke-41 yang bertajuk Counselling untuk orang mental ke. Jadi kita nak dengar kat sini pasan dua pakar kita, dua panel kita tentang counselling ni. Jadi kita ni biasa dengar menjadi satu stigma atau menjadi satu orang panggil apa? Persepsi umum bahawa kalau orang yang dapat perkhidmatan kaunseling ni adalah somebody. Bukanlah somebody VIP tu, maksudnya ada orang, ada sesuatu yang tak kena dengan individu tu. Tak kena tu pula dikaitkan dengan anasir-anasir yang agak negatif lah. Jadi ini menyebabkan masyarakat rasa gusar untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling ni. Walaupun seseorang itu sudah pun berada pada tahap yang agak kritikal sebenarnya. Kritikal dari segi apa? Nanti kita akan kupas dan bincang dengan lebih lanjut. Jadi di sinilah kita nak bawakan perbincangan pada pagi ini, nak mengupas dengan lebih lanjut, nak mendedahkan kepada umum sama ada anda di Dewan Budaya ini ataupun yang sedang menonton secara langsung di pelbagai platform media sosial yang saya sebutkan tadi. Jadi kita nak expose, nak dedahkan kepada semua, kepada umum. Saya percaya bahawa kesedaran masyarakat terhadap kesejahteraan mental ni sudah makin baik, tapi belum lagi pada tahap yang memuaskan lah saya rasa kalau nak berbandingkan dengan negara-negara maju yang lain lah. Mungkin panel kita mempunyai angka, sudah mempunyai angka yang lebih tepat lah daripada saya kan. Okey, saya tak nak sembang panjang lagi, kita terus pada soalan yang pertama dan saya nak tujukan kepada Dr. Fazwan. Okey. Boleh tak doktor terangkan dengan lebih lanjut? Tadi kan sebab tajuk kita pun kaunseling. Kaunseling untuk orang mental ke? Jadi sebelum kita kupas dengan lebih lanjut, dengan lebih panjang lagi, boleh tak Dr. Fazwan terangkan tentang apakah yang dimaksudkan dengan kaunseling itu? Dan bagaimanakah kaunseling itu berbeza dengan terapi ataupun perkhidmatan kesihatan mental yang lain? Sila doktor. Okey, baik. Terima kasih Cik Zaidi, sahabat saya Cik Anwar, dan juga semua hadirin sekalian sama ada yang berada di Dewan Budaya ataupun yang mengikuti kita secara live di Facebook, TikTok dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat berkongsi bersama-sama dalam satu pentas mental ini untuk kita berkongsikan apa itu kaunseling. Dan saya yakin dan percaya program ini kita anjurkan sama ada di peringkat USM ataupun mana-mana institusi sempena dengan bulan kaunseling kebangsaan. Bulan Oktober merupakan bulan kaunseling kebangsaan negara kita. Dan saya rasa itu juga merupakan kenapa kita mengajarkan program ini. Dan saya tengok ada sahabat saya juga, Dr. Azrin daripada UUM, rakan sekelas, okay, akan jadi juri sebentar lagi. Alhamdulillah. Dan saya kira juga ramai yang berada di sini daripada latar belakang kaunseling sendiri. So mungkin kita sama-sama kongsikan apakah itu kaunseling sebenarnya.
Dan sebenarnya saya gembira juga apabila Cik Zaidi memperkenalkan saya dan dia kata boleh tak saya panggil Dr. Fazwan. Saya sangat alu-alukan dan saya menggalakkan ataupun lebih tegas, saya sangat mewajibkan. Saya bukanlah melarang, kalau boleh tolong jangan panggil saya Dr. Nurul lah. Di mana dia akan menyebabkan konflik dan sebagainya, bahkan mungkin audit akan melihat atau mencari di mana letaknya hukum saya. Tapi tuan-tuan dan puan, saya pergi ke merata-rata setakat ni alhamdulillah seluruh Malaysia. Saya perkara pertama saya akan buat kalau saya start talk saya akan tanya, ada tak sesiapa yang senasib dengan saya? Senasib maksudnya macam yelah nama yang hampir mirip dengan saya. Setakat ni saya pergi seluruh Malaysia, saya rasa tak lebih daripada 20 orang yang pangkal nama orang lelaki Nurul. Okey, tapi kalau ada pun kadang-kadang dia Muhammad Nur dan sebagainya, itu tak ada masalah. Tapi bila Nurul atau Nur di depan, tapi setakat ni tak ramai lah, tak sampai 20 yang saya jumpa lah. Dan Doktor selingan. Tadi saya nyaris nak panggil Dr. Nurul Fazura ni. Tapi tak terpanggil Dr. Nurul Fazura. Nanti ni jadi Fatah Amin pula sudah tu. kalau Cik Zaidi panggil saya Dr. Nurul Fazura, mungkin saya akan Fatah lah, tapi Fatah balik lah. Saya tak datang sini lah. Baik tuan-tuan dan puan, alhamdulillah pagi ni kita dapat berkongsi. Dan ialah satu lagi saya nak sebutkan, sekurang-kurangnya saya bersyukur kerana mak saya pada ketika itu memikirkan untuk letak nama Nurul. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau pada ketika itu mereka terdetik dapat wahyu untuk letak pangkal nama saya Siti, mati aku. So Nurul tu kata still acceptable lah. Baiklah, hari ni kita akan berkongsikan sedikit tentang dunia kaunseling. Saya tak pasti kalau kata yalah dalam kelas biasanya kita boleh tanya kan. Cuma hari ni kat sini siapa yang pernah mendapatkan khidmat kaunseling kat sini? Tak ada Kalau kita tak aman ni kita boleh nampak ni. Tapi muncul lah ada Cik Zaidi, ada Cik Anwar, kalau tidak saya dah turun lah tadi. Okay, so mungkin belum lagi, mungkin pada masa akan datang. Sebenarnya apa itu kaunseling sebenarnya? Kadang-kadang betul kata Cik Zaidi, juga saya bincang dengan Cik Anwar, persepsi masyarakat melihat kaunseling ini hanya untuk orang yang ada masalah sahaja. Sebab itulah tajuk hari ini kita bicarakan, adakah kaunseling ini untuk orang yang mental? Okay? Kerana dalam persepsi masyarakat kita seringkali melihat sebegitu. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kaunseling ini adalah sebuah perhubungan menolong yang profesional antara seorang kaunselor dengan klien. Dia dijalankan dalam bentuk sama kaunseling individu, one to one, ataupun kaunseling kelompok. Dan kita bicarakan pelbagai isu, sama ada merangkumi aspek kognitifnya, emosinya, tingkah lakunya, bahkan juga kita juga ada kaunseling kerjaya, kaunseling vocational dan sebagainya. Maka kita boleh katakan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kaunseling sebenarnya sangat dekat dengan diri kita. Cumanya sama ada kita sedar atau tidak sedar, ataupun kita masih terperangkap dalam label ataupun stigma yang mengatakan kaunseling ini untuk orang yang masalah sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kita katakan matlamat kaunseling mudah. Kita nak bantu untuk meningkatkan kefungsian manusia ataupun individu itu sendiri di aspek 3 yang saya sebutkan. Sama ada pemikirannya, kognitifnya, emosinya, iaitu efektif ataupun tingkah lakunya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kehidupan seharian kita, saya kena percaya sebagai manusia, kita sentiasa berhadapan dengan konflik 3 aspek ini. Tetapi pada ketika itu, mungkin di pemikiran kita lebih menjurus ke arah sumber ataupun platform yang lain untuk mencari bantuan. Khususnya kita melihat generasi muda hari ini, mereka lebih gemar untuk pergi kepada platform media sosial. Tak menjadi masalah untuk kita pergi kepada media sosial, asalkan salurannya betul. Tetapi lebih banyak ataupun lebih cenderung untuk menilai, menghakimi berbanding memberi pendapat ataupun nasihat. Jadi daripada isu yang mungkin kecil tanpa itu menjadi lebih parah, lebih besar dan sebagainya. Contoh, katakanlah seseorang individu itu menghadapi masalah, maka sebagai kaunselor bila mereka datang kepada kita, kita ada teknik dan pendekatan yang kita gunakan untuk kita menyelami. Bahkan kita ada prinsip-prinsip yang tertentu. Contoh here and now. Mungkin masalah itu berpunca daripada peristiwa yang lampau. Okey, macam mana yang heboh sekarang ni, kan? Ada yang side sana, side sini, saya pun tak apalah kan, kita layan je Cik Zaidi kan. Alright, kita tengok bagaimana kan. Okey, so
Maksudnya kalau kita tengok isu itu sebenarnya, dia memfokuskan kepada apa, tuan-tuan dan puan-puan? Dia memfokuskan kepada isu-isu yang berpunca kepada keretakan tersebut. Tetapi adakah kita berbincang ataupun kita melihat kepada bagaimana untuk kita membantu dua orang ini yang diuji dengan ujian tersebut? Sebab tu kita tengok, okey, ada yang isu duit raya dan sebagainya. Saya pun semalam saya dah bagilah, siap-siap, saya takut tak sempat nak bagi duit raya, saya dah bagi kat wife saya, alhamdulillah. So jadi maksudnya tuan-tuan dan puan, yang pentingnya hari ni kita nak tunjukkan kaunseling ini sangat dekat dengan masyarakat kita. Semestinya tuan-tuan ada masalah untuk datang ke kaunseling, tetapi tanpa masalah kita boleh bincang. Kita juga ada bentuk instrumen, soal selidik dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa kita okey, kadang-kadang kita rasa kita tak stres, kadang-kadang kita rasa kita tak ada depression. Tapi bila kita datang, kita buat soal selidik tersebut, kita ada menunjukkan simptom-simptom atau tahap yang tanpa kita sedar, yang akhirnya apabila tidak ditangani dengan di peringkat awal, menyebabkan apabila dia meletus, disukar untuk dikawal. Kadang-kadang orang bergurau, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok statistik pun, saya tak pasti rasa Cik Anwar pun, orang perempuan lebih mudah untuk datang mendapatkan khidmat kaunseling berbanding orang lelaki. Sebab faktor masculinity tadi. Maksudnya lelaki ni kena strong, kena kuat. Okay, kena boleh penam, boleh menghadapi apa sahaja. Tetapi apabila berlaku situasi yang luar kawalan, maka dia akan burst, dia akan meletup. Contoh mudah, tuan-tuan dan puan, kita lihat di jalan raya. Kebanyakan kes-kes, ialah saya tak nafikan ada jugalah pemandu perempuan yang diviralkan. Tetapi kes-kes kadang-kadang simple sahaja. Mungkin overtake tak bagi signal, mungkin traffic light itu baru menyala 1 saat telah tekan horn dan sebagainya. Tapi akhirnya, punca yang seamat kecil itu membawa kesan yang sangat besar. Tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya, dan ada juga kes-kes yang melibatkan kematian dan sebagainya. Jadi saya nak rumuskan, saya tengok Cik Zaidi pun dah macam apa membagi amaran. Sebab Cik Anwar, kadang-kadang kita dalam kelas ni kita bercakap 2 jam. So jadi susah nak cut. Jadi hari ni saya cuba patuhi masa. Saya nak katakan, saya nak simpulkan untuk soalan pertama, kaunseling itu untuk semua. Jangan takut, jangan bimbang untuk mendapat khidmat kaunseling, kerana tidak semestinya kena ada masalah baru datang kepada kaunseling, tetapi dengan mungkin isu yang kecil, tetapi kita mendapatkan perkhidmatan dengan lebih awal, kita akan terus kembali sejahtera sebagai seorang manusia yang memberi manfaat kepada organisasi dan keluarga kita. Itu saja, Cik Zaidi. Terima kasih Dr. Fazwan atas penerangan beliau tentang apa yang dimaksudkan dengan kaunseling itu panjang lebar yang dijelaskan oleh beliau sebentar tadi. Agak menarik perhatian saya bila Dr. Fazwan menyatakan sebenarnya perkhidmatan kaunseling ini bukan untuk orang yang bermasalah sahaja. Orang yang tak ada masalah pun patut boleh hadiri. Jadi mungkin macam Dr. Fazwan cakap, kita rasa macam kita ni bukannya orang yang ada depression ke ataupun anxiety kan whatsoever. Kita rasa sebab kita mungkin rasa normal. Jadi bila kita lalui isi kaunseling menggunakan metod-metod tertentu dan dibuat diagnose kan, mungkin ada dapatan yang sebaliknya lah. Macam mana kita buat untuk kesihatan fizik kita lah. Tak perlu kita tunggu sakit sebenarnya. Anak kalau dah umur 40 tahun ke atas digalakkan, belum lagi 40 kan Cik Anwar, digalakkan untuk buat perkhidmatan saringan fizikal secara tahunan. Kalau untuk kesihatan fizikal pun ada, apatah lagi untuk kesihatan kognitif kita, emosi kita dan tingkah laku juga sepatutnya kita buat saringan jugalah, kerana ia akan memberi impak kesan bila benda yang tiga perkara ni yang dinyatakan oleh doktor tadi pun, kalau ada kesan dia akan memberi efek kepada kesihatan fizikal kita juga. Saya tertarik juga dengan apa yang Dr. cakap, Dr. Fazwan cakap tentang wanita lebih orang kata lebih ramai, lebih mudah untuk menggunakan perkhidmatan berjumpa dengan kaunselor dan disebab berbanding dengan lelaki. Tapi perlu ingat angka, kalau ikut statistik, angka yang bunuh diri ni dipegang oleh lelaki disebabkan oleh faktor ni lah. Sebab faktor tidak mahu mendapatkan bantuan seperti ini, kaunseling dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kalau ikut statistik, lelaki merupakan orang yang paling ramai membunuh diri berbanding dengan wanita. Terima kasih doktor atas penjelasan tadi. Okey, kita terus kepada panel yang kedua. Soalan kepada beliau, kepada Encik Anwar. Tadi Dr. Fazal telah terang panjang lebar tentang kaunseling, apa itu kaunseling dan sebagainya.
Jadi boleh tak Encik Anwar terangkan apakah cabaran utama yang boleh Tuan kupaskan berkaitan stigma klien dan keluarga? Sila. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua hadirin yang sama ada dalam talian ataupun yang sedang berada di depan saya sekarang ni. Okey, untuk pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada penganjur atas jemputan. Kami sebenarnya di HEPA sekarang ni tengah dalam keadaan yang situasi yang memang sibuk sekarang ni actually. Tapi saya rasa terpanggil untuk menyertainya bila saya rasa inilah antara platform yang terbaik untuk saya berkongsi sesuatu kepada orang luar tentang kaunseling, tentang psikologi. Kita tengok dekat sini statistik memang tunjuk, memang jelas dekat sini kes-kes kaunseling semakin, nanti saya mungkin boleh share lah. Tapi kita tengok dekat sini kan, macam saya suka Dr. Fawzan cakap tadi, kaunseling ni untuk semua. Tapi dia ada satu halangan sebenarnya. Halangan stigma tu. Stigma tu yang membataskan bantuan kami kepada orang yang di bawah ataupun yang di bawah nak tampil, nak mendapatkan kami. Stigma tu apa? Stigma tu hasil daripada, bahasa mudahnya ada, saya try cuba nak ringkaskan secara layman. Stigma ni adalah buruk sangka, prejudis, sangkaan buruk. Dia rasa macam sangat-sangat menebal benda tu sampai menghalang untuk mendapatkan bantuan. Itu yang pertama lah dari segi stigma. Saya beri contoh, soalan saya ni lebih menurus kepada dua kelompok utama lah kot saya nampak kat sini. Satu klien, yang kedua ataupun termasuklah klien tu termasuk yang klien semasa yang dah sedang pun tapi kadang-kadang dia masih lagi rasa malu, rasa was-was. Satu lagi yang potential klien. Yang satu lagi saya akan sentuh tentang keluarga. Keluarga ni luas lah. Mungkin benda ni alam kepada kita semua. Lagi saya kupaskan sekejap lagi. Cuma keluarga ni saya boleh ringkaskan lagi, perincikan lagi tentang bukan sahaja keluarga, tapi support system di sekeliling dia. Kawan-kawan dia, pensyarah dia mungkin, ibu bapa dan lain-lain lah. Yang pertama yang saya suka nak share hari ni secara santainya, yang pertamanya dari segi konteks klien. Klien ni sebenarnya yang pertama yang kita tengok stigma yang pertamanya dia rasa macam sangat malu. Dia was-was. Saya bagi contoh sebab kita pun sutkan masa, saya bagi contoh yang ringkas. Saya pernah berdepan dengan satu klien ni. Saya tunggu dia setengah jam. Tak sampai-sampai. Saya sampai nak membatalkan. Saya pesan kat staff saya kalau lagi 2 minit dia tak sampai, kita batalkan. Sebab kita nak bagi pada peluang orang lain. Tiba-tiba dia datang juga. Dia datang keadaan muka yang gusar. Bila kita tengok mana kenapa lambat? Setengah jam lambat ni. Dia kata sebenarnya saya dekat bawah tu, duk mandi pusing, duk bawa motor pusing-pusing. Dia rasa macam takut. Tak dapatkan keyakinan nak jumpa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jenis yang malam tu, dia berkobar nak jumpa kaunselor. Nak jumpa psikolog. Dia sangat berkobar-kobar. Tapi esok pagi tu dia hilang minat tu. Sebab rasa malu dan was-was tadilah. Contoh kita pernah dapat panggilan yang sangat menghuru-harakan. Seolah macam benda tu sangat-sangat besar impak dia sampai keadaan yang menimbulkan panik di kalangan kami di HEPA. Tapi esok pagi tu bila kita call balik nak jumpa, tak ada apa-apa, saya okey je. Nampak tak? Kegusaran tu boleh berubah dalam tempoh yang berminit, berapa jam je. Sebabkan dia rasa macam gusar, malu, was-was. Yang kedua, saya sangat setuju bila Dr. Fawzan cakap tadi tentang jantina. Statistik kami dekat HEPA, saya tengok sendiri kita tengok saban tahun 30-40% je yang lelaki. Yang selebihnya, majoritinya perempuan. Kenapa? Itulah betul lah saya sokong sangat sebab lelaki ni dia datang dengan satu personality yang perlu dianggap sebagai seorang yang kuat. Saya percaya dekat sini pun, sama dekat dalam talian sekalipun, masing-masing akan rasa macam diri ni kena kuat. Diri ni perlu dilabel sebagai pemimpin, menjadi harapan keluarga, menjadi harapan mak ayah, menjadi harapan adik-adik. So dia kena kuat. Sedangkan dalam ni hancur. Sakit yang paling teruk adalah sakit yang tak berdarah. Betul tak? Kalau sakit yang berdarah ni senang rawat, tapi bila sakit yang tak berdarah ni, dia sangat-sangat memberi impak yang sangat mendalam dan lama-lama dia akan membungkam. Last sekali dia akan pergi kepada yang lebih teruk, dia akan burst. Saya pinjam kata-kata moderator tadi, dia akan burst. Itu yang kedua lah yang saya tengok stigma di kalangan dalam konteks klien. Yang seterusnya, ini pun isu juga sebenarnya. Kenapa stigma ni? Sebab
sejarah silam dia. Dia pernah mungkin dikhianati oleh, kalau dalam bahasa mudahnya mungkin kaunselor sendiri, mungkin kaunselor sekolah dulu ke, dia keluar daripada sesi kaunseling terus benda tu viral contohnya, ataupun dia dikhianati oleh kawan-kawan dia, so dia jadi macam tak percaya dah pada sesiapa saja. So itu dia rasa menghalang. Dia perlukan bantuan, awal, tu dia biar sampai dia burst, sampai dia rasa macam, saya pernah dapat kes dekat Seberang, dia nak jumpa kaunselor tu sampai 6 bulan ambil masa, tapi sebenarnya malang sekali. Bila tempoh sampai 6 bulan tu dia tak sepatut jumpa kaunselor dah, dia kena jumpa psikiatrik dah. So malang sekali lah. Sebab dia pernah bila tanya balik, bila dia dah normal sikit, dia dah makan ubat dan sebagainya, dia dah stabil, dia jumpa saya tanya kenapa? Sebab dia pernah dikhianati oleh rakan dia. Dia rasa macam dia kena dicurangi oleh kawan baik dia sendiri, dia cerita kat orang dan sebagainya. So dia rasa macam hilang kepercayaan pada pihak yang membantu dia. So dalam konteks ni yang menjadi mangsa adalah kaunselor lah. Alright. Yang seterusnya, isu yang tak dapat dinafikan lah, isu budaya, isu tradisi. Kita boleh tengok dekat sini pola, kalau tengok satu tradisi tu kadang-kadang menjadi kepantangan kalau kita share benda ni kepada orang luar. Pantang keluarga tersebut kalau hal-hal dalaman ni disiarkan kepada orang luar. Pantang kalau hal-hal dalaman keluarga sebab dia ada isu konteks aib. So aib ni perlu dijaga sampai tahap sampai terlambat. Alright. Yang seterusnya, takut dihakimi lah. Saya sebenarnya banyak, tapi yang saya cuba share ni yang antara yang paling, orang kata yang paling kritikal lah. Takut dihakimi. Okay. Kita tengok kadang-kadang kita sendiri pun, saya sendiri pernah menjadi klien. Kadang kita nak pergi jumpa kaunselor tu, kita nak lalu, kalau ambil contoh kat sini pejabat-pejabat lain kan, kita nak pergi jumpa kaunselor tu, kita akan tengok kiri dan kanan ni ramai staff-staff, kita rasa macam sedang dinilai, sedang dihakimi, sedang diperlihatkan, sedang dihakimi. So kita nak pergi tu, kita rasa aduh nak dapatkan kekuatan. So kadang-kadang itu yang menggagalkan, ataupun kadang-kadang bila dah pergi jumpa kaunselor pun dia tak meluahkan sepenuhnya sebab dia rasa macam kurang yakin dan sebagainya. Itu konteks klien sendiri. Okey, dari segi konteks keluarga ni, yang ni saya suka sangat-sangat nak share sebab halangan sebenarnya adalah selain daripada klien. Klien perlukan sokongan, klien perlukan keyakinan untuk dia menghadap kaunselor, tapi dia dibataskan, dia dihentikan oleh keluarga ataupun orang terdekat. Dalam konteks ni saya boleh share dekat sini pengalaman saya sendiri dari segi keluarga. Orang yang sedang mengalami masalah yang perlukan bantuan ni dianggap membebankan dan juga memalukan dalam konteks keluarga. Saya bagi contoh yang ni saya share sebab keluarga tersebut pun, lecturer tersebut pun dah pencen. So saya share dekat sini tanpa menyebut siapa beliau. Dia seorang yang sangat famous dalam jabatan tersebut, seorang profesor penuh. Dia ada anak yang perlukan bantuan. Dia refer kepada saya tanpa pengetahuan mak ayah dia. Mak ayah dia memang orang big shot dalam USM. Okay. So bila kita bersembang dengan anak dia apa semua, anak dia sangat takut kalau benda ni sampai kepada ayah dia. Sebab dia anggap benda ni tabu. Benda ni memalukan mak ayah yang sangat gemilang terbilang dalam USM ni. Okay. Mempunyai reputasi yang sangat baik. So anak ni takut, anak ni sampai tahap nak jumpa ni macam seorang pesalah. Dia nak datang daripada belakang, lepas tu dia kata ada tak dekat office tu ada orang lain tak, dia takut. So dia perlukan keyakinan macam tu sekali. So itu yang pertama, klien dianggap memalukan dan juga membebankan keluarga. Yang kedua, dianggap remeh pula. Kadang-kadang kita tengok bila saya jumpa dengan klien, kita buat sesi dengan dia, kita kupas, memang benda ni alam kepada keluarga dia, kita kontak keluarga dia sebab kita perlu sokongan, kita perlu perhatian keluarga dia. Mudah je kalau dia cakap, alah anak saya tu manja, biarlah dia, dia okey lah tu. So nampak tak? Daripada awal lagi benda tu dah membataskan proses bantuan. Okey, itu stigma keluarga. Stigma yang ketiga adalah, ini satu isu juga. Dia membanding bezakan dengan rawatan lain. Okey. Ada keluarga yang cenderung dengan pengalaman keluarga tersebut, budaya keluarga tersebut, dia percaya kepada perubatan alternatif.
dia lebih kepercaya unsur-unsur mistik. Tak salah bagi saya, tak merendah-rendahkan perubatan alternatif. Mungkin dia boleh disekalikan. Jangan kesampingkan benda lain. Contoh banyak saya jumpa kes yang kadang-kadang bila dah sampai tahap terlewat, dia rasa anak dia kerasukan, anak dia histeria. Bila kita cek balik, bila dah sampai dah didiagnos, rupanya dah sampai tahap skizofrenia. So sayang. Rawatan yang sepatutnya awal, mungkin bantuannya, ubatannya, diagnosnya mungkin taklah seteruk yang sekarang ni yang sedang dihadapi sebabkan kelewatan. Gagal untuk dikenal pasti peringkat awal. Sebab ayah dengan mak dia tak sup dengan rawatan stick. Bagi saya benda tu boleh, tapi kita sekalikan lah. Mungkin dekat contoh, anak tu nampak pelik dah. Saya ambil contoh dekat sini, satu di kawasan seberang, kalau saya sebut tempat ni, okay, boleh saya share lah. Di Penaga. Saya pergi rumah dia dalam keadaan memang nampak dah lain dah. Dah pelik dah. Mak ayah dia kata dia ni kerasukan. Bila cek balik, ini bukan kerasukan ni. Tak apa, saya pujuk balik apa semua, kita bawa pergi pada psikiatrik. So memang disahkan anak dia ada masalah kesihatan mental. So bayangkan rawatan tu lambat sampai, alangkah baiknya kalau disekalikan. Kan, rawatan moden masuk, rawatan mistik kalau nak iakan pun masuk sekali. So bila bergerak serentak, dia tak mengganggu pun, bahkan dia dynamic berbanding dengan menghentikan benda yang wajib sehingga terlambat, lepas tu nak bagi rawatan yang lewat, dah terlewat. Okay. Yang lagi satu yang saya nampak lah, peranan media jugalah. Dia mengganggu gugat, merosakkan kepercayaan klien ataupun keluarga. Okay. Bila dalam media sosial sekarang ni kan, media sosial ni jadi platform yang sangat bagi saya negatif kalau kita fikir dari segi konteks negatif. Bahkan kalau kita share benda yang positif pun, kadang-kadang kita jadi mangsa kecaman orang negatif. Okay. Lepas tu bayangkan media mempunyai stereotip bahawa lelaki macam tadi cakap tadi perlu kuat, ayah perlu kuat, suami perlu kuat. So suami tadi nak datang bantuan tapi dia rasa aduh, bila dia baca-baca dia tengok, bila pula tu sekarang ni algoritma kan, bila kita search perlukan bantuan kaunseling ataupun kita pergi kepada ayah perlu kuat, dia akan bawa ke situ. So ayah perlu kuat, simpan. Abang kena kuat, abang simpan. So dia terbeban. So itulah bagi saya first round ni saya lepas dari segi stigma tu dan kenapa dia berlaku dan sedang berlaku. Dan dia perlukan sinergi semualah, dynamic semua, kesedaran semua untuk membantu. Itulah saya rasa platform ni sangat sesuai lah kita untuk rungkai balik. Okay, untuk first round terima kasih. Okay, terima kasih banyak kepada Encik Noh atas kupasan yang begitu menarik. Jadi stigma tu, macam Encik Noh terangkan stigma tu apa maksud stigma, iaitu buruk sangka, prejudice. Jadi stigma masyarakat terhadap perkhidmatan kaunseling tu kita cuba hapuskan. Stigma-stigma yang membantukan masyarakat daripada mendapatkan perkhidmatan yang sepatutnya. Jadi nak macam Encik Noh cakap tadi, di platform media sosial ramai yang menjadi kongsi tadi pun Dr. Fazrul pun ada cakap, di media sosial ni ramai yang menjadi menghakimi. Kan? Di media sosial ni ramai yang menjadi pakar yang tak bertauliah. Di situlah dia menjadi pakar, di situlah dia jadi hakim, di situlah dia jadi ustaz, pakar ekonomi kan, macam-macam di platform media sosial ni. Jadi tak salah untuk memiliki media sosial ni sebenarnya, tapi cara kita guna media sosial tu harus bijak. Tak salah untuk kita guna internet, tapi cara kita kendalikan internet tu harus bijak, kan? Sebab internet ni kita boleh, media sosial dan internet tu related kan. Jadi bila benda yang kita guna dengan sewajarnya akan memberi outcome yang sewajarnya lah. Macam Cik Noah pun kata, Dr. Fazal pun kata, lelaki, stigma yang mengatakan lelaki harus kuat. Jadi itu yang menyebabkan statistik menunjukkan kaum lelaki, orang lelaki ni dia sukar nak dapatkan perkhidmatan kaunseling ni sebab dia rasa orang yang lemah saja. Nak ada gelaran kalau ada media sosial lelaki alfa, lelaki apalah, macam-macam lelaki kan. Saya tak nak tunjuk
simbol-simbol lelaki alfa dan sebagainya lah. Jadi kadang-kadang benda-benda ni tak ada kesesuaian pun kan. Orang yang bercakap tu, orang yang menyampaikan tu, kita pun tak tahu dia punya tahap kajian yang telah dilakukan lah. Jadi kita teruskan untuk soalan kedua kepada panel kita, Dr. Fazwan. Tadi Cik Noor ada sentuh tentang apakah cabaran yang boleh dikupaskan berkenaan dengan stigma klien dan juga keluarga. Jadi untuk Dr. Fazwan, soalan seterusnya saya nak bertanya, mengapa masih wujud stigma? Stigma ini bahawa hanya mereka yang ada masalah mental sahaja yang memerlukan kaunseling. Tadi Dr. Fazwan dalam pusingan pertama tadi, Dr. Fazwan menyatakan bahawa perkhidmatan kaunseling ni boleh juga untuk orang yang tak menghadapi masalah sebenarnya. Jadi kita nak cuba rungkaikan mengapa masih wujud stigma bahawa hanya mereka yang ada masalah mental sahaja memerlukan kaunseling. Apakah faktor yang menyumbang kepada persepsi ini? Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih Cik Zaidi. Alhamdulillah dewan kita pun makin penuh. Terima kasih kepada pelajar-pelajar baharu yang menyertai kita pada pagi ini. Alhamdulillah kamu berpeluang satu peluang yang sangat hebat lah. Boleh masuk ke sini berbanding sahabat-sahabat yang lain. Baik, soalannya bagaimana? Kenapa masih wujud stigma tersebut? Saya suka tadi nak menyebutkan ataupun bagaimana penceritaan Cik Anwar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya saya sebutkan tadi di awalnya kaunseling itu sangat dekat dengan kita semua, kaunseling itu untuk semua. Contoh, kadang-kadang macam Cik Anwar sebutkan tadi pun, aspek lelaki tadi, kadang-kadang benda kecil saja puncanya. Contoh, rakan ambil barang tanpa kebenaran. Okey, benda kecil je. Kadang-kadang dia asrama dan sebagainya. Pada rakan-rakan yang lain, benda tu biasa, normal. Laki share itu, share ini, ambil bedak, deodorant dan sebagainya, semua tak ada masalah, contoh. Tetapi, pada pelajar ataupun individu tersebut, perkara itu sangat besar pada dia sebab mungkin dia terpaksa berhempas pulas, bekerja keras untuk mendapatkan benda tu. Mungkin ada orang mungkin daripada keluarga yang berada, tak ada masalah. Tapi pada dia, ataupun mungkinlah itu adalah hadiah pertama yang dia dapat daripada keluarga dia, mak ayah dia sepanjang hidup dia. Mungkin hadiah dia berupa mungkinlah tadi saya kata-kata dia mungkin minyak wangi contohnya. Pada orang lain mungkin sekadar minyak wangi. Tapi pada dia itu adalah, di sebalik minyak wangi itu adalah lambang kasih sayang mak dan ayah dia. Tetapi isu yang kecil itu, yang saya nak kaitkan dengan aspek masculinity tadi, yang lelaki kena kuat dan sebagainya, so dipendam-pendam dan sebagainya, akhirnya bila sampai dah tak boleh kawal, si mangsa tadi mungkin ataupun kebaran yang tinggi mengambil tindakan yang tidak sepatutnya, tikam, pukul dan sebagainya, hanya disebabkan oleh punca yang kecil. Jadi masalah yang sekarang ni adalah kenapa stigma itu masih ada. Okay? Kita rasakan tak ada apa, tak ada pada sebagainya, mungkin disebabkan oleh kita kurangnya pengetahuan, maklumat tentang aspek kaunseling itu. Saya sebutkan tadi, Cik Anwar pun sebut, Cik Zaidi pun sebut tadi, manusia ini kita ditunjangi oleh 3 aspek tadi. Kognitifnya, pemikirannya, emosinya, afektif ataupun tingkah laku. Saya bagi contoh, okay? Manusia bermasalah apabila pemikirannya bermasalah. Contoh, katakanlah situasinya tadi, kamu janjikan kawan ataupun kita kata nak jumpa kat Subaidah. Okay? Kita janji pukul 9. Tetapi kawan tadi sampai pukul 9.30, 10.30 pun tak datang. Kalaulah kita berfikiran, kita katakan dia ni memang tak suka aku, dia ni memang suka mungkin janji, dia memang kawan yang tak boleh pakai dan sebagainya. So apa akan berlaku kepada emosi kita? Bila dia datang, kita akan rasa menyampah, kita akan rasa meluat. Apa akan berlaku pada tingkah laku kita? Mungkin kita akan dingin pada waktu itu, dan mungkin juga apabila diajak untuk berjumpa pada masa akan datang, kita akan elakkan. Contoh. So kita hidup kita bersekitaran itu sahaja. Sebab itu kita katakan kita mengharapkan masyarakat kita lebih terbuka, lebih sensitif ataupun lebih mengambil cakna tentang ilmu kaunseling ini, dan kita juga mengharapkan kamu semua pelajar generasi muda ini menyebarluaskan fungsi maklumat ataupun kekesanan kaunseling itu sendiri. Contoh, katakanlah anda datang menghadiri sesi kaunseling, mungkin dalam TikTok anda dan sebagainya, okay, hi guys, okay, bawa balik dari sesi kaunseling, alhamdulillah hari ini rasa lebih bermotivasi. Benda simple saja, tapi mungkin anda mempunyai pengaruh yang ramai. Maka rakan-rakan anda, sahabat-sahabat anda mula tertarik. Wow, menarik ya, aku nak cubalah kaunseling dan sebagainya. So, jadi itu antara perkara-perkara yang mungkin kita boleh lakukan untuk kita mengatasi stigma tersebut. Cik Anwar sebutkan tadi,
bidang kaunseling ini adalah sebuah bidang yang profesional. Sebagai kaunselor, kita tertakluk kepada akta dan etika. Kita sangat-sangat menjunjung etika kerahsiaan. Percayalah adik-adik sekalian, seorang kaunselor yang betul-betul beretika, apa yang kamu cakap kepada dia, dia akan kekal tersimpan di bilik itu sahaja. Wa ima kepada pasangan hidup dia pun dia tidak akan ceritakan. Melainkan adalah batas-batas tertentu dalam kerahsiaan yang mungkin yang tu kita rasa kita gunakan platform yang lain untuk kita bincangkan. Tapi kita nak sebutkan apa yang anda ceritakan, walaupun isu kecil dan sebagainya, benda itu kekal rahsia antara anda dan juga kaunselor. Jadi itu satu. Jadi saya harapkan bila anda memahami aspek kerahsiaan tersebut, maka akan lepasnya akan mendorong anda untuk hadir ke sesi kaunseling. Yang kedua, kita melihat juga, saya nak sebutkan yang kedua adalah kaunseling ini adalah relevan merentasi zaman. Dia bukan saja terpakai untuk golongan-golongan seperti kami, senior dan sebagainya, tapi juga dia terpakai untuk golongan-golongan muda. Saya bagi contoh, kadang-kadang kita melihat generasi muda ini, kalau kita tanya, jadi Cik Anwar kita tanya kat sini yang budak adik-adik yang Cik Anwar, Cik Zaidi pun okey. Kita tanya ni, siapa yang ada Facebook? Saya rasa sangat jarang, sangat rare. Tak ada juga. Oh, maknanya Cik Zaidi pun jiwa muda lah. Oh, rare. Okey, alright. Sangat jarang. Bahkan mungkin kamu tertanya-tanya, adakah itu sebuah media perhubungan zaman Paleolitik, Mesolitik dan sebagainya? Okey. Saya kan baru ni RIZ members 7.0 pun 6.0 tak? Cik Anwar ada RIZ kan? 6.0 kan? 6.0. Okey. Kita faham yang datang itu daripada pelbagai segenap rantau manusia yang memiliki personaliti yang berbeza. Mungkinlah ada sesetengah tu kita melihat secara negatif. Ada yang ialah banyak positif dan sebagainya. Okey, saya nak bagi satu contoh situasi. Saya suka tengok Facebook, tetapi saya sangat jarang komen. Saya tengok, kita kata kita nak tengok, bukanlah kita nak menghakimi, tapi kadang-kadang juga sebagai pembelajaran. Kita nak okey, manusia kalau dia ada masalah macam ni, tingkah laku macam ni, so saya akan tengok background dia macam mana. Saya akan tengok posting-posting dia macam mana sebelum ni. Kita akan tengok pattern, kena stop. Jangan risau adik-adik sekalian, kalau kamu nak jadi friend kat Facebook pun tak ada masalah. Saya tak akan tengok ataupun intai kehidupan seharian kamu. Tapi maksudnya kita nak melihat bagaimana pattern itu. Kita contoh, masa RZ members, yelah kan, biasalah RZ ni mana ada RZ yang tak ada bunyi. Kalau RZ tak ada bunyi itu main game je. Alright? So, saya tengok ada satu komen yang menarik. Dia kata apa? Dia kata, dekat Facebook ni, geng-geng kita ni menerima pelbagai kecaman. Komen-komen yang sangat negatif, bantai kita. Tapi kalau tengok dekat Instagram, relax je. Tak ada masalah. Semua bagi support dan sebagainya. Jadi maksudnya saya katakan tadi, kaunseling ini dia relevan merentasi zaman ataupun kita kata peringkat. Sebab kita prinsip unconditional positive regard. Penerimaan tanpa syarat. Siapa pun kamu, besar kecil masalah kamu, bagaimana isunya, kita tetap akan terima kamu untuk kita bantu, untuk kita sembang dan sebagainya. Jadi sebab itu kita katakan kalaulah kaunseling sama sekali tidak menyingkirkan, kaunseling sama sekali tidak menghakimi, tetapi kaunseling adalah untuk mendalami, menjiwai, seterusnya membantu. Itu saya disebabkan stigma tadi. Yang kedua tadi kita katakan fungsi media tadi. Jadi sebab itu kadang-kadang Cik Anwar sebutkan tadi, macam tadilah kaunseling ini untuk isu yang serius saja. Kaunseling ini untuk masalah yang besar saja. Kaunseling ini untuk orang yang ada masalah mental sahaja. Sedangkan kaunseling juga boleh membantu memperkayakan kamu. Contoh kamu hadir, kita buat soal selidik ataupun kita panggil instrumen perkembangan personality kamu itu. So kamu boleh lihat, aku ni sebagai seorang pelajar ataupun staff di USM ini, aspek mana yang masih kurang. Kadang-kadang kita tak perasan, kita rasa kenapa ada orang yang tak selesa dengan kita? Kenapa ada orang yang macam tak suka kita? Tanpa kita sedar. Tapi apabila kita buat instrumen tersebut, maka dia akan menzahirkan ini adalah pattern diri kita yang sebenar dan kita boleh dapatkan bantuan daripada kaunselor bagaimana untuk kita atasi. Kaunseling bukan memberi nasihat. Contoh kalau anda sakit, anda demam, anda pergi jumpa doktor, doktor akan bagi ubat dan sebagainya. Sakit ini adalah ubatnya. Tetapi kaunseling, solusinya datang daripada diri kamu sendiri. Cuma fungsi kita sebagai kaunselor adalah untuk menampakkan, mengetengahkan, menonjolkan sisi kekuatan hidup kamu yang mungkin kita tak sedar selama ni. Kita ada keupayaan itu.
tapi kita tak sedar. Contoh katakanlah, kita tak suka rakan ambil barang kita, contoh. So apa bentuk tindakan yang kita ambil? Adakah kita pernah menyuarakan? Kita pernah bagi tahu mereka dan sebagainya? Dan apakah cara untuk kita buat contoh macam tu? So kaunseling ni kita akan berbincang menggunakan kemahiran teknik dan sebagainya untuk menyedarkan individu tersebut apakah punca masalah yang sebenarnya. Dan ada masa rekod 9 minit lagi Cik Zaidi. Okey, saya nak sentuh juga tentang punca stigma negatif ni juga adalah lokasi bilik kaunseling itu sendiri. Macam apa Cik Anwar sebutkan. Kalau kita tengok pengalaman saya masa saya di SMKA Sultan Azlan Shah Botol Perak, bilik kaunseling sekolah itu dia berada satu level dengan pejabat, kita boleh katakan tempat yang strategik. So jadi maksudnya kita sampai ke sekolah itu kita boleh nampak bilik kaunseling. Tetapi ada institusi-institusi yang lain mungkin bilik kaunselingnya jauh di ceruk sana. So jadi macam Cik Anwar sebutkan tadi, apabila dia nak melangkah ke bilik kaunseling, dia terpaksa menghadapi renungan, lirikan mata-mata individu di sekitar. Okey, Usha yang ada Usha jalan, tak nak pergi bilik kaunseling tu, tak apa nampak pakai blemohnya tu. Kan, saya ada masalah, contoh. Kan? Sedangkan isunya bukan sebegitu. Jadi mungkin pada masa akan datang kalau kita diberi ruang peluang dan sebagainya, kita cuba tempatkan bilik kaunseling ini tempat-tempat yang strategik. Okay? Supaya ialah orang pergi, orang tahu kaunseling ini bukan untuk yang bermasalah saja dan sesiapa saja boleh dapatkan bilik kaunseling supaya meningkatkan label perkhidmatan kaunseling itu sendiri. Dan yang terakhirnya saya nak sebutkan kat sini, apa yang saya tulis kat sini. Okay, alright. Okay, alright. Sebenarnya disebabkan oleh sistem kepercayaan kita sendiri ataupun pemikiran kita tadilah macam yang Cik Anwar sebutkan. So jadi stigma ini disebabkan oleh pengalaman kita. Saya selalu kalau saya masuk kelas, saya rasa saya pada sahabat saya Dr. Syed kat sini, apabila kita pengamal kaunseling ataupun pendidik kaunseling ni, bila kita masuk kelas, antara soalan pertama yang saya akan tanya, kalau yang budak yang undergrad lah, saya akan tanya, pernah tak anda mendapatkan khidmat kaunseling? So bila kita tanya tu, sangat sedikit rupanya yang mendapatkan khidmat kaunseling. So kita tanya, kenapa anda tak pergi jumpa kaunselor? Kenapa pilihan anda masuk ke universiti anda tak jumpa kaunselor? Mereka kata, satu, kaunselor yang bermasalah. Yang kedua, disebabkan oleh pengalaman-pengalaman silam. Yang mana cerita-cerita mereka terkeluar. Apabila datang jumpa kaunselor, cerita itu disebarkan. Okay? Saya nak maklumkan, saya nak yakinkan kepada anda semua, mungkin ada segelintir kes yang sedemikian. Tetapi Lembaga Kaunselor Malaysia sentiasa memantau perakuan amalan kita ini, yang mana kita kena renew, kami sebagai kaunselor profesional ni, kena perbaharui lesen untuk 2 tahun. 2 tahun sekali. So bagaimana kita nak renew lesen tersebut? Bukan bila tamat tempoh macam lesen motosikal, lesen kenderaan tu, kita pergi renew, tak. Kita kena kumpulkan mata CPD yang mencukupi untuk mulai kita renew. Dan kalau kita tidak perbaharui lesen tersebut dalam tempoh 7 tahun, maka akan dikeluarkan daripada senarai berdaftar. Sebab itu kita katakan mungkin ada segelintir kes yang kecil, tetapi sebenarnya kami nak tegaskan kepada audiens kita sama ada secara fizikal ataupun secara online yang mengikuti kita, percayalah, kaunseling sangat dekat masyarakat. Saya sebutkan sekali lagi, kaunseling itu bukan suatu seni sebenarnya. Kamu datang bawa masalah ini, inilah bentuk layanan kaedah cara kita mendekati kamu. Kalau kamu datang bawa masalah, inilah pendekatan kita akan gunakan. So maknanya kita sentiasa mengikut rentak tari masalah ataupun isu yang diutarakan. Setidak-tidaknya percayalah, yakin dan percayalah. Apabila anda keluar daripada bilik kaunseling sama ada berjumpa Cik Anwar ataupun mana-mana pegawai psikologi dekat USM ini, setidak-tidaknya anda telah mengurangkan sedikit beban yang ada pada anda. Kerana anda tahu rupanya dalam dunia ini ada insan yang sanggup mendengar isu ataupun masalah yang anda ingin kongsikan, walaupun mungkin masalah itu masalah kecil saja. Okey, Cik Zaidi, saya rasa itu dulu, saya berhenti. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Fazwal. Yang penting saya nampak sini ialah biarlah rahsia. Itu yang penting tu. Sebab kerahsiaan tu penting. Sebab kita bila jumpa kaunselor ni, kita dapatkan perkhidmatan kaunseling ni, kadang-kadang kita rungsing atau risau untuk berkongsi masalah kita. Kan? Keyakinan kita sebagai klien untuk berjumpa dengan kaunselor yang mungkin bukan rakan kita, yang mungkin kali pertama kita berjumpa, tak kenal, kan? Jadi kita pun mungkin ada gap umur yang agak jauh.
kan? Mungkin kan kaunselor tu. Jadi bila kita tapi percayalah, kaunselor ni dia ada macam Fazwan kata, dia ada seni dia. Macam mana apa mungkin nak meyakinkan klien tu supaya berkongsi masalah. Sebab kalau berjumpa dengan kaunselor tak nak berkongsi masalah, masalah yang kita hadapi tu sukar untuk dirungkaikan, sukar untuk diselesaikan. Jadi percayalah bahawa apa-apa saja yang kita kongsikan dalam sesi kaunseling ni, insya-Allah menjadi satu kerahsiaan. Kan? Kerana ia merupakan satu etika kaunseling dan mereka ni semua berlesen. Seperti mana Dr. Fazal cakap tadi, dia merupakan satu kemahiran. Macam mana pilot, pemandu kapal terbang pun nak renew dia punya lesen pun perlukan mata-mata atau bukan mata-mata, perlukan tempoh ataupun kredit yang dikumpulkan untuk melayakkan pembaruan lesen tu lah, seperti kat kaunselor tu juga. Okey, kita tukar masa tapi kita cuba selitkan juga. Sebenarnya kita ada soalan daripada Facebook, tapi soalan ni daripada Muhammad Fikri. USM ada sediakan sesi kaunseling tak, Min? Ada, insyaAllah. Lagi satu, sesi kaunseling ni biasanya percuma berbayar. Saya tak baca Facebook saya baca WhatsApp. Saya punya technical team WhatsApp kat saya. Saya tak ada Facebook. Jadi memang ada di USM, ada boleh jumpa dengan Cik Anwar, salah seorang merupakan kaunselor di bahagian Hak Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni USM. Dan sesi kaunseling ini adalah percuma sahaja. Kan? Jadi sekiranya anda nak dapatkan perkhidmatan kaunseling, boleh jumpa. Salah seorangnya adalah Cik Anwar lah, kaunselor bertauliah. Okey. Kita pergi pada soalan seterusnya pada Encik Anwar. Apakah cabaran mendepani persepsi negatif berkaitan keberkesanan intervensi kaunseling oleh sebilangan pihak yang kurang faham mengenai kefungsian atau keberkesanan kaunseling ni? Okey, sila. Okay, terima kasih. Okey, soalan yang tadi saya nak tambah sikit jawapannya. Okey, memang percuma. Lepas tu kalau untuk student, ni semua student kan? Okey, untuk student, korang boleh buka dalam SMUP pelajar tu, cari My Guide. Okey, My Guide, bukan My God. My Guide. Korang klik situ, memang dibawa terus kepada pasukan kami untuk berjumpa dengan kami. Semudah tu je. Okey, ingat buka SMUP, buka My Guide, tekan tu, teruslah pada ilmu janji counselling. Semudah tu je. So saya nak cakap kat situ sikit. Dari segi staff punya kita ada My Counselling. So bagi saya di USM ni kita ada banyak kemudahan. So ambillah peluang ni untuk kita, kalau korang ni dalam 4 tahun pengajian ni, mantapkan bukan dari segi akademik, tapi mantapkan juga dari segi orang kata apa, kemampuan diri tu untuk menempuh alam pekerjaan nanti. Sebab alam pekerjaan, saya suka perkataan ni, alam pekerjaan adalah alam yang sangat-sangat mencabar, sangat kejam. Okay, so mantapkan diri, persediaan diri itu penting, dan antaranya adalah suntikan kaunseling tu, psikologi tu. Apa yang tak kena, kenakan. Apa yang nampak salah, betulkan. Korang ada lebih kurang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sekurang-kurangnya dalam USM ni. Okay, tentang soalan tu saya sangat menarik. Saya nak kupas sikit je kot. Okay, antara stigma, betul saya akui, daripada stigma, satu lagi prejudis bila berkaitan dengan keberkesanan. Saya percaya bukan di lapang lasas USM saja, tapi ini dikongsi oleh pelbagai orang kata apa, platform pengamalan di mana-mana saja, baik di peringkat sekolah, baik di peringkat IPT, mana-mana IPT. Baru ini saya jumpa dengan delegasi daripada Selangor. Dia pun mengesahkan juga benda tu di mana-mana saja, sebab buruk sangka, prejudis dan ketidakkeyakinan tu wujud hasil daripada kurang kesedaran ataupun kurang orang kata apa, ilmu tentang kaunseling tu sendiri. Okey. Yang pertama saya nak bawa semua kat sini. Yang pertamanya, kita sebagai pengamal dalam bidang ni, kita kena terbuka fikiran, kena akui bahawa benda ni memang wujud. Kita jangan dalam penafian. Bila dalam penafian susah. Kita kena sedar diri bahawa tak semua orang sokong, tak semua orang suka. Ada orang yang sayang, ada orang benci. Itu kita tak boleh nak buat apa. Cuma dari segi tanggungjawab kita ni, kita kena bawa secara sebaik mungkin. Itu yang pertama, sedar diri, akui. Yang kedua, ini saya nak orang kata apa, walaupun dalam tempoh yang berbaki sikit ni, saya sukalah bawa satu isu
ada orang petikaikan. Ini dari segi lapang sasar pelajar. Okay. Ada orang petikaikan kenapa pelajar USM, dalam konteks pelajar USM lah, atau pelajar universiti paling banyak kes. Adakah kaunselor tak buat kerja? Adakah pegawai sekolah tak buat kerja? Itu antara yang benda yang bagi saya simpati jugalah orang yang cuba utarakan benda ni. Saya sangat simpati sebab kurangnya orang ilmu yang dia ada tapi dia cuba cungkil nak cuit sedangkan dia tak ada orang kata apa info tentang perkara tersebut dari segi statistik dan sebagainya. Saya ambil contoh Okey, ini saya ambil contoh dari tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan. Okey. Daripada tahun 2019 sampai 2023, maksudnya tahun lepas, peningkatan mendadak, lonjakan mendadak sampai 16.5% isu kesihatan mental di kalangan kanak-kanak daripada umur 5 sehingga 15. Itu yang paling dahsyat sebenarnya. Okey. Dan dia melonjak, dia burst dekat USM. Bukan sebab kegagalan USM, takkan baru masuk seminggu dah burst. Kan gagalnya USM untuk menyediakan suasana yang kondusif, tak. Adakah gagal lecturer? Adakah gagal pensyarah? Adakah gagal pentadbir? Adakah gagal kaunselor? Tidak. Benda ni berlaku dekat zaman sekolah tu. Ada yang, ini saya cakap terus ada yang menjadi mangsa perceraian. So dia tahan lama dah. Ada yang menjadi mangsa liwat. Mangsa homoseksual. Sekian lama dia menahan. Dia tengok dekat rumah, saya ambil contoh ada satu kes tu. Dia dibesarkan dalam keluarga yang sangat-sangat tegas. Mak ayah dia paksa dia buat kerja yang bagi saya melangkaui zaman dia. Ada yang sampai tahap torture, sampai kalau tumpah air dekat lantai, ayah dia suruh jilat. Bukan pakai mop, sengaja. So dia rosak dah mental tu. Datang ke USM, dia duduk dengan rakan sebilik yang mak ayah call hari-hari, tanya khabar, bagi semangat dekat dia. Itu memang dia jadi turning point untuk dia meletup. Ini kes sebenar. Okay. Dia rasa macam dia dapat call tu menyakitkan hati. Dia duduk sebelah kan, satu bilik 2 orang. So yang tu dapat kasih sayang. Mak dia tak call. Mak dia bila call dia maki hamun. Bila nak minta duit tu rasa macam satu masalah yang besar. So mak dia torture dia, ayah dia torture dia. So itu yang meletup tu. So dekat sini saya nak memberi satu kesedaran lah kepada semua bahawa tidak ada yang kurang pun dekat lapang sasar IPT ni. Semuanya cantik dah, bersedia untuk membantu. Jangan menghakimi profession ni. Sebab bidang ni boleh membantu sekiranya klien tu memberi kerjasama. Itu dari segi klien. Dari segi pentadbir sendiri, dari segi pihak lain yang melihat, berilah sokongan. Jangan mengkritik. Jangan menghina apatah lagi. Sebabkan kedangkalan ilmu yang sipolan-sipolan ni ada, dia orang kata apa? Dia meletak nilai katanya kaunselor tak berfungsi, pegawai psikologi tak berfungsi, pencerah kaunseling tak berfungsi. Sedangkan masalah ni daripada zaman sekolah. Kalau patut yang disalahkan adalah zaman keluarga tersebut ataupun kejianan tersebut ataupun guru kaunseling di sekolah. Tapi saya tak katalah guru kaunseling. Itu semua adalah peranan yang semuanya main peranan. Semua dalam konteks ini adalah carilah dinamiknya, carilah sinerginya, carilah kebersamaan. Jangan menyalahkan. Itu yang kedua dari segi salah faham tu. Yang ketiganya saya suka bila Dr. Fazlan cakap tadi tentang nasihat versus kaunseling. Ini ramai yang salah faham. Bahkan benda ni berleluasa. Okey, tak perlu kaunselor. Saya sendiri pun boleh bagi nasihat. Nasihat. Jumpa saya sejam. Selesai, tak payah bunuh diri pun. Saya boleh jumpa, tak payah jumpa kaunselor. Jumpa saya sejam, confirm tak bunuh diri. Wah, hebatnya. Yakinnya kamu. Sebab nasihat ni, dia mudah tau. Kami belajar 4 tahun, sambung master 3 tahun, sambung PhD 4 tahun, berapa belas tahun tambah lagi dengan pengamalan dan sebagainya, hanya untuk nasihat. Kalau macam tu mudahlah, kan? Dibayar gaji sampai 4 angka, 5 angka dan sebagainya untuk memberi nasihat, mudah ya. Kami bukan tabib tau. Okey, kami bukan orang yang memberi nasihat. Mudah kalau macam tu kan. Nasihat ni nak bezakan mudah macam ni je. Nasihat tu apa dia? Nasihat ni dia ada satu set dah. Orang datang dia ada masalah keuangan, dia akan bagi nasihat tanpa menilai, tanpa meletak diri dalam
kasut klien tersebut tanpa merungkaikan apa di sebalik isu tersebut. Kami akan, itu dari segi profesion nasihat. Nasihat ni daripada seorang ketua jabatan kan. Dia datang, contoh saya ada juga klien exit polisi. Kalau nasihat ni, ketua jabatan panggil, dia akan ada unsur nasihat yang berbaur ugutan mungkin, berbaur kecaman mungkin, berbaur ugutan satu hal, satu lagi mungkin dendaan ataupun ganjaran. So orang yang klien tadi dia rasa macam apapun yang nak menerima nasihat tu, dia rasa macam terpaksa menerima nasihat, dia akui segala-galanya, dia kata dia okey dan dia balik tak selesai pun. Yang kononnya yang si pelaku tadi yang memberi nasihat tadi yakin dah selesai dah. Oh yang ni confirm tak berdiri, okey. Confirm dah selesai, dah selamat dah, tak perlu jumpa kaunselor mengarut. So benda tu sebenarnya tu nasihat dan dia yakin tu. So nasihat tu sangat mudah sebab dia tak perlu nak merungkai. Kami di sini kami akan ada set surveynya, soal selidiknya. Kami akan rungkai dari segi 16 trade personality-nya. Nak tengok dulu apa benda yang secara silamnya, pengalaman silamnya yang mengganggu, proses-proses yang di sebalik yang mengganggu segala-gala yang menyebabkan dia menjadi isu sekarang ni. So kita akan rungkai dan last sekali kita akan buat pembentukan matlamat berdasarkan potensi klien tu sendiri. Itu bezanya. Saya ambil contoh introvert. Siapa kat sini yang introvert? Siapa dekat sini yang extrovert? Ada orang yang faham introvert ni perlu diubah sebab introvert ni pelik. Introvert ni hina, pelik. Patutnya rasa macam patut dihapuskan. Sebab introvert ni mengganggu. Kita patutnya orang yang extrovert pergi begini, kena pandai bercakap, kena pandai mempengaruhi orang. Sedangkan introvert perlu. Dalam bidang nasihat, bayangkan ketua jabatan, bayangkan pensyarah yang jumpa dia punya klien ataupun anak didik dia yang introvert. Dia akan pesan, boleh. Awak kena macam ni. Pengalaman saya dulu introvert, saya boleh ubah lah macam ni. So, klien tersebut akan rasa macam, aduh, ini nasihat dan dia tak boleh nak berubah pun. Mustahil kalau kita boleh ubah sebenarnya. Actually, kita sebenarnya dalam counselling, kita akan kena pasti, kita akan tambah baik apa yang perlu ditambah ciri introvert tersebut untuk dia adaptasi dengan orang yang extrovert. Menyesuaikan diri dengan pekerjaan dia. Sesuaikan diri dengan bidang pengajian dia. So introvert tak ada masalah. Itu yang dekat sini. Beza nasihat, bidang nasihat dan bidang counselling. Itu ikut dari segi ini. Saya banyak lagi sebenarnya nak share tapi mungkin lepas ni kena buat 2 jam baru kita boleh rungkaikan. Kita boleh, kalau boleh, platform yang terbaik untuk ubah persepsi bukan setakat klien tapi pihak pentadbir ataupun orang yang negatif-negatif yang narsistik ni. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Anwar. Memang betul Cik Anwar kata nak ambil dalam masa tempoh sejam lebih kita nak ubah persepsi masyarakat, nak ubah stigma masyarakat tentang perkhidmatan kaunseling ni memang agak mustahil lah. Tapi at least kita dah ada orang kata langkah lah, tindakan yang diambil awal untuk kita cuba membuat kesedaran. InsyaAllah daripada ni hadirin yang hadir di Dewan Budaya ni dan juga yang sedang menonton di YouTube, Facebook ataupun TikTok, mungkin juga boleh mendapat perkongsian, dapat manfaat daripada perkongsian yang kita ni lah dapat daripada panel kita pada pagi ini. Itu beza antara nasihat versus counselling, Cik Anwar. Dekat situ ada perbezaannya sebenarnya. Tadi Cik Anwar dia cakap introvert, extrovert, masing-masing ada fungsi dia. Kan, janganlah kita paksa orang introvert jadi extrovert jadi introvert jadi extrovert. Tapi kalau orang tengah-tengah panggil apa? Amphibia? Oh, ambivert, betul. ada respon daripada menonton. Terima kasih banyak. Jadi kalau tengah-tengah tu orang panggil ambivert. Jadi penting ada sokongan daripada sekeliling supaya lebih-lebih lagi kepada klien, potential klien untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling ni. Kalau masyarakat sekeliling ni termasuk ibu bapa, jiran tetangga, ahli komuniti dan juga inilah rakan taulan kita. Kalau kita lebih-lebih hadirin yang ada di Dewan Budaya ni dan juga yang sedang menonton di media sosial tu dah maklum tentang perkara ni, kita cuba ubah untuk memberi sokongan
Kalau ada orang yang rapat dengan kita, yang kita kenal, yang mungkin mendekati kita, kata saya nak cuba dapatkan perkhidmatan kaunseling, galakkan mereka. Jangan kata benda kecil je ni, kita settle kat Zubaidah je. Jumpa dekat He and She, Richard Moore tak buka lagi. Kita jumpa kat He and She ke mana-mana kan. He and She kalau tonton, please collab kita boleh selesaikan kat situ saja, kononnya lah. Tapi sebenarnya kaunseling ni berbeza dengan sihat seperti mana yang Encik Anwar telah nyatakan. Jadi kita pun sudah menghampiri ke penghujung program kita pada pagi ini kerana kita akan pergi ke majlis penutup seterusnya lah. Tapi sebelum tu saya nak minta Dr. Fazwan untuk membuat kesimpulan secara ringkas sebagai penutup. Apakah harapan doktor tentang bidang pendidikan tinggi dalam aspek pemekaran professional counselling di Malaysia ini? Sila. Okey, baik. Terima kasih Cik Zaidi. Kita faham masa saya cuba ringkaskan. Okey, apakah harapan kita? Yang pertama, kita mengharapkan supaya pihak kuasa pihak berwajib melihat semula tentang ratio antara nisbah kaunselor dan juga pelajar. Cik Anwar sebutkan, di USM ni kita ada sebilangan pegawai tetapi mustahil untuk kita boleh berjumpa dengan setiap pelajar. Kalau contoh di sekolah, untuk makluman kamu semua, di mana yang termaktub dalam akta, rasionya adalah satu guru bimbingan kaunseling equal to 500 orang pelajar. Jadi cuba bayangkan, kalau di sekolah itu ada 1000 lebih contoh, ada 2 orang kaunselor, 3 orang kaunselor, tetapi adakah kaunselor ini mampu untuk mendekati semua orang? Tapi pada masa ketika itu, pilihan yang kita adalah untuk kita zoom in tengok siapa yang nampak isu yang ketara. Itu ada pilihan yang kita ada. Jadi kalau kata kita dapat untuk memperkecilkan ratio tersebut, tapi kita fahamlah sebenarnya dia juga melibatkan wadah penjawatan dan sebagainya. Lembaga kaunselor Malaysia saya difahamkan telah fight banyak kali untuk turunkan ratio satu kaunselor kepada 250 orang tingkat sekolah. Tetapi juga masih tidak berjaya kerana dia akan melibatkan banyak jawatan-jawatan baru kaunselor dan juga melibatkan pembedaran dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, harapan saya supaya kita ni, masyarakat Malaysia ni, tidak kira apa generasi sekalipun, tolonglah kita menjadi duta ataupun kita boleh katakan kaunselor muda. Apa bentuk kita boleh lakukan? Mungkin kita tidak ada kemahiran, kita tidak ada ilmu, tetapi kita boleh melihat, memerhatikan sahabat-sahabat yang bertingkah laku yang mungkin agak pelik dan sebagainya, yang menunjukkan simptom-simptom yang ada masalah. Tolong sebarkan, salurkan maklumat tersebut kepada kaunselor yang berada di USM ataupun mana-mana institusi. Percayalah pelajar sekalian, apabila kita dapat maklumat sumber rujukan, kita bukan polis. Kita tak akan kata tolong datang ke bilik saya, anda dilaporkan dalam keadaan mencurigakan berhampiran tingkat 3 polis kediaman anda. Ini dilaporkan oleh sekian-sekian. No. Kita ada pendekatan kaedah teknik untuk kita mendorong kamu untuk hadir ke bilik kaunseling tanpa kamu tahu siapa sebenarnya yang melaporkan ataupun yang menyampaikan maklumat. So tolonglah jadi kaunselor muda, setidak-tidaknya dalam perubahan tingkah laku, emosi dan pemikiran rakan-rakan kita, adanya kita di situ untuk membantu. Dan setidak-tidaknya apa sahaja kepercayaan agama kita, kita percaya kita akan mendapat manfaat di sana nanti. Dan yang ketiganya saya nak sebutkan, yang terakhir, saya tengok Cik Zaidi pun dah bagi hint dah. Oh tak ada, kalau tak ada boleh setengah jam lagi. Okey baik, saya nak sebutkan okey. Kita kena letakkan dalam pemikiran kita, konflik masalah itu adalah normal. Kita tak akan boleh lari kerana kita berinteraksi dengan manusia saban hari. Kalau mungkin tidak hari ini, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, kita akan berhadapan dengan manusia yang tidak pernah kita bayangkan akan hadir dalam hidup kita yang sebegitu rupa. Tetapi apabila kita meletakkan pemikiran kita, masalah itu merupakan suatu ujian untuk kita atasi, maka kita akan rasa ada kekuatan. Kalau tidak mungkin dengan diri kita, kita boleh dapatkan bantuan dengan orang-orang yang bertauliah, yang berkelayakan dan sebagainya. Ujian, masalah itu normal, konflik itu normal, adalah ujian untuk kita meningkat kekuatan dan juga kehebatan diri kita. Dan yang terakhirnya saya nak sebutkan, simple saja, tadi saya dah sebutkan, Cik Anwar sebutkan, kaunseling ini relevan melalui zaman. Yang penting adik-adik sekalian ataupun sesiapa saja yang mengikuti kita, hidup ini mudah. Jika kita boleh membantu,
meletakkan orang yang betul pada tempat yang betul, pada masa yang betul, insya-Allah segala-galanya akan berjalan dengan lancar. Dan bukan saja di USM, bahkan di seluruh dunia, kita sebagai manusia akan hidup dalam keadaan harmoni, saling menghormati dan sentiasa menjunjung prinsip kebahagiaan dan keharmonian dalam hidup. Jadi saya mengalu-alukan keadaan anda semua ke bilik kaunseling. Syarwa dan juga sahabat-sahabat sentiasa menunggu keadaan anda untuk berjumpa berbincang. Ingat, kaunseling bukan untuk orang yang ada masalah mental sahaja, tetapi kaunseling cukup dekat dengan kehidupan sehari kita. Sekian, terima kasih Cik Zaidi. Terima kasih banyak Dr. Fazwan atas kesimpulan yang telah dibuat oleh beliau sebentar tadi. Jadi agak menarik bila Dr. Fazwan menyatakan kita semua harus menjadi duta pada kaunseling ataupun kaunselor muda. Tapi kalau yang dah berusia tu tak panggil kaunselor muda juga. Peer, kaunselor rakan sebaya. Jadi rakan sebaya tu tengok umur lah kan. Kalau umur dia tu rakan sebaya yang tua. Dan yang penting kat sini ialah jadi duta kepada kaunselor. Jadi maksudnya apa yang Dr. Fazwan cakap tu, bila kita, sebab kita macam yang para panel cakap lah, panel-panel kita cakap pada pagi ni, kita yang lebih rapat, kita yang lebih mendekati orang di sekeliling kita lah. Maksud dia kita lebih kenali. Jadi kalau kita tahu seseorang itu menghadapi masalah ataupun kita nampak seseorang yang kita kenal menghadapi masalah, cepat-cepat kita galakkan mereka untuk berjumpa dengan kaunselor, dapatkan perkhidmatan kaunseling. Sebab apa? Untuk berjumpa dengan kaunselor ni, macam Dr. Fazwan cakap, dia bukan satu paksaan. Maksud dia bukan boleh keluarkan satu arahan macam polis, kan? Polis keluarkan saman, kata kalau anda didapati bersalah kerana memandu sambil telefon, kena ke mahkamah pada tarikh yang sekian. Itu memang satu arahan. Kalau tak datang, anda ingkar dan boleh keluar waran tangkap. Tapi kalau perkhidmatan kaunseling ini dia berbeza. Sebab tu masyarakat kena mainkan peranan. Sebab apa? Klien tu kena willingly, ada kerelaan sendiri untuk hadir berjumpa dengan kaunselor untuk dapatkan perkhidmatan kaunseling. Itu bezanya. Betul? Saya tak betul ya. Satu tanya betul apa yang saya cakap ni? Betul. Jadi itulah pentingnya untuk kesedaran masyarakat tentang perkhidmatan kaunseling ni. Itu yang kita cuba kupas, kita bincangkan intipati dia. Jadi kaunseling, tajuk kita pun di MDS Show ni, intipati dia, tajuk dia kaunseling bukan untuk orang mental. Jadi jawapannya sudah tentu tidak. Kerana kaunseling ni relevan meretas zaman. Jadi itu saja sesi di MDS Show episod ke-41 kita pada kali ini yang dibawakan oleh penerbit USM dengan kerjasama Jabatan Pendaftar USM. Jadi kepada hadirin sekalian yang menonton di media sosial juga, sebab saya percaya di dalam Dewan Raya ni ramai pelajar-pelajar baru. Jadi saya promo sikit lah, kami ni merupakan penerbit universiti di USM ni dan kami menerbitkan buku ilmiah yang boleh menjadi rujukan dan bacaan para pelajar. Bukan saja di USM. Bukan untuk pelajar saja, malahan orang yang dah belajar pun boleh membeli buku kami sebab kami ada pelbagai topik dan bidang yang menarik yang boleh dibaca. Jadi kalau nak beli buku-buku kami ni, bolehlah layari di platform e-dagang kami iaitu m-.my. Boleh dapatkan pelbagai buku, pelbagai tajuk yang agak menarik lah. Tajuk buku tentang kaunseling pun ada, psikologi pun ada. Kami baru-baru ni ada terbitkan buku oleh Profesor Datuk Muhaya, pakar mata, pakar motivasi kita 7 siri. Tajuk buku tu Cinta Tanpa Syarat. Betul, Cinta Tanpa Syarat. Menarik buku tu, tak mahal. Tengoklah dalam m-.my kita. Dah ada buku oleh salah seorang pakar psikiatris di Hospital USM, Dr. Nozila, Berdamai Dengan Stres. Yang tu pun menarik juga. Buku-buku ni semua ditulis dengan santai. Tak ditulis dengan secara akademik yang tinggi lah. Mungkin Cik nak promote sikit ke perkhidmatan kaunseling ke? Dah buat lah kat Dewan di TSP tu? Dah buat hari tu? Okey. Jadi setakat ini saja. Terima kasih saya ucapkan kepada panel kita, Dr. Fazwan dan juga Cik Anwar kita, kena sudi hadir pada pagi ini untuk menjayakan The MDS Show episod ke-41, dan juga pada para hadirin yang sudi hadir di Dewan Budaya ini. Dan
dan juga kepada para penonton yang menyaksikan di platform YouTube, Facebook, TikTok rasmi Penerbit USM dan juga di Facebook rasmi Perkhidmatan Perundingan dan Kaunseling Staff USM. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk episod DMD Show yang ke-42 selepas ini. Jadi kita akhiri program kita DMD Show dengan istighfar dan surah Al-As. Saya serahkan majlis kepada Puan Pengurusi